Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam video bersama Cikgu Zuriatun. Hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu Unit 5, tajuk Tumbuh-tumbuhan. Standard kandungan bagi unit ini adalah pembesaran tumbuh-tumbuhan. Standard pembelajaran adalah kepentingan tumbuh-tumbuhan. Mari kita lihat gambar ini. Lihat budak perempuan ni, dia kata, segarnya udara di sini. Tupai ni pula kata, saya suka tinggal di pokok ini. Lebah ini, rama-rama ini pula kata, saya hendak menghisap madu di pokok itu. Jadi, semuanya berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Semuanya ada berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Mengapakah manusia dan haiwan memerlukan tumbuhan untuk hidup? Mari kita lihat apakah kepentingan tumbuhan. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan adalah habitat untuk haiwan. Apa itu habitat? Siapa tahu? Okey, bagus yang dah menjawab. Habitat adalah tempat tinggal semula jadi bagi haiwan. Tempat tinggal bagi haiwan kita panggil habitat. Kita tak panggil tempat tinggal. Kita panggil habitat. Habitat adalah tempat tinggal bagi haiwan. Contoh, tengok ni. Contoh, burung. Burung membina sarangnya di atas pokok. Jadi, habitat bagi burung adalah atas pokok. Tupai. Tupai membina sarangnya di dalam lubang di dalam batang pokok. Di dalam batang pokok. Jadi dia selesa duduk di situ, dia tinggal di situ. Jadi lebah dia membina sarang dia di dahan-dahan pokok. Jadi sini adalah habitatnya. Jadi habitat tempat tinggal haiwan. Pokok, tumbuh-tumbuhan menjadi tempat tinggal bagi haiwan. Kepentingan tumbuhan yang kedua, iaitu sumber udara untuk haiwan dan manusia bernafas. Sumber udara. Contoh dia kita tengok ni. Gambar ni manusia dengan haiwan. Kita bernafas menggunakan oksigen. Dari mana kita nak dapat oksigen ni? Jadi kita memperolehi oksigen daripada tumbuh-tumbuhan, daripada pokok. Pokok ni dia akan membebaskan oksigen dia semasa proses membuat makanan. Jadi manusia dan haiwan akan ambil oksigen ni untuk bernafas. Bila kita menyedut, semasa kita bernafas, kita akan menyedut udara, gas oksigen. Kemudian, bila kita menghembus nafas, kita akan membebaskan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ni akan diambil oleh pokok pula untuk membuat makanannya sendiri. Jadi, saling bergantungan antara tumbuhan, manusia dan haiwan. Cuba bayangkan tak ada pokok. Ada tak gas oksigen? Tak ada kan? Bila tak ada gas oksigen, boleh tak kita nak bernafas? Tidak boleh. Jadi, bila kita tak bernafas, kita akan mati. Okey, kemudian kepentingan tumbuhan yang ketiga, iaitu sumber ubat-ubatan untuk manusia dan haiwan. Jadi tumbuhan juga ada khasiat dia untuk kesihatan. Contoh dia pokok misai kucing, pokok hempedu bumi, pokok mangkudu, pokok semambu, pokok dokong anak dan pokok putrawali. Semua pokok ni
ada kegunaan dia untuk penyakit-penyakit tertentu yang digunakan oleh manusia untuk berubat. Itu kepentingan tumbuhan sebagai ubat-ubatan. Kepentingan tumbuhan yang keempat iaitu sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Kita suka sangat makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu semua adalah tumbuh-tumbuhan. Siapa yang suka makan sayur-sayuran, buah-buahan, dia akan sihat. Mengelakkan dia daripada dijangkiti penyakit. Jadi kamu kena makan sayur-sayuran dan buah-buahan banyaklah untuk lebih sihat. Haiwan lembu, kerbau, kuda contohnya suka makan rumput. Suka makan rumput. Haiwan yang makan tumbuhan sahaja kita panggil dia herbivore. Herbivore. Haiwan herbivore. Dia makan tumbuhan sahaja. Contoh lembu, kerbau, gajah, kuda, dia makan rumput. Jadi haiwan herbivore. Lebah tak makan rumput. Jadi lebah dia makan madu dalam bunga. Jadi lebah juga adalah haiwan herbivore. Apakah kepentingan lain tumbuh-tumbuhan kepada manusia? Apa kepentingannya? Okey, mari kita lihat. Siapa pernah tengok gambar ni? Situasi begini. Ni adalah kayu balak. Kayu balak ni yang dari pokok besar-besar yang telah ditebang. Dijadikan kayu balak. Kayu balak ni akan dihantar ke kilang untuk diproses dan dijadikan perabot. Contohnya dijadikan kerusi, meja, almari dan macam-macam lagi lah perabot. Selain daripada menghasilkan perabot, kayu juga boleh dijadikan sebagai alat permainan. Contohnya congkak. Kayu juga boleh dijadikan sebagai alat muzik yang berunsurkan daripada kayu. Yang ini apa dia? Ini daripada pokok getah akan menghasilkan susu getah. Susu getah ni akan dihantar ke kilang untuk diproses. Boleh dijadikan belon, gelang getah, ada lagi tayar, pemadam. Itu semua daripada susu getah yang diperolehi daripada pokok getah. Yang ini adalah pokok buluh. Pokok buluh boleh dijadikan raga buluh. Raga. Kemudian batang buluh tu kita boleh gunakan untuk buat lemang. Boleh dijadikan sebagai bahan alatan, benda untuk memasak makanan. Jadi lemang kita gunakan daripada buluh. Okey. Lihat gambar ni. Yang ini adalah kegunaan lain tumbuh-tumbuhan. Ini tumbuh-tumbuhan juga boleh dijadikan sebagai tempat rekreasi. Bagi mereka yang sukakan kehijauan, udara segar, mereka akan pergi suka melawat ke taman negara ni. Panggil taman negara yang banyak pokok-pokok. Pelbagai jenis pokok ada di sana. Untuk kita meroka di dalam hutan. Bagi yang sukakan keindahan, kecantikan, dia suka berjalan di taman bunga. Terdapat pelbagai jenis bunga di sana, pokok-pokok bunga. Jadi semua ni terdapat udara segar, ketenangan kepada manusia. Jadi dijadikan sebagai tempat rekreasi. Jadi cikgu harap kamu dapat faham apa yang telah cikgu sampaikan. Sampai jumpa lagi untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.